Oke, kembali lagi bersama kami di rancangan forum Edu KPS. Oke, jadi hari ini saya bersama dengan Cikgu Evi dan Cikgu Nurzalaika. Oke, pada pagi ini kami akan membentangkan tentang persediaan guru sebelum masuk ke alam pembelajaran. Baik, Cikgu Evi, apakah pengenalan bagi kajian ini? Pengenalan bagi kajian ini adalah menekankan kepentingan persediaan guru sebagai asas kepada kualiti pengajaran dan pembangunan model insan. Guru yang bersedia dari segi kandungan pembelajaran akan lebih berkesan dalam menyampaikan pengajaran. Selain itu, kestabilan emosi dan penguasaan teknologi juga penting untuk menangani cabaran semasa. Justru, tahap persediaan guru perlu diberikan perhatian serius oleh semua pihak dalam sistem pendidikan. Itu adalah pengenalan. Baik, Cikgu Evi, terima kasih. Jadi apakah latar belakang kajian ini? Untuk latar belakang kajian ini mengkaji alam pembelajaran holistik yang merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan psikologi berdasarkan kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK dan kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR. Ia menekankan peranan guru sebagai fasilitator dan pencetus suasana pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis, kolaboratif dan kreatif serta penggunaan teknologi digital. Persediaan guru dalam bentuk dan mengurus alam pembelajaran yang menyeluruh adalah penting untuk mencapai proses pendidikan yang berkesan dan melahirkan generasi holistik, seimbang dan berdaya saing. Oke, baik. Jadi Cikgu Evi, apakah pernyataan masalah bagi kajian ini? Oke, pernyataan masalah bagi kajian ini adalah membincangkan kepentingan persediaan guru sebagai kunci keberkesanan pengajaran. Namun, kekangan masa, beban kerja, dan kekurangan sumber menjadi puncak utama. Terdapat juga jurang persediaan antara guru berpengalaman dan guru baru, serta antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap dan cabaran persediaan guru bagi merangkas strategi sokongan yang lebih berfokus demi meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, baik. Kita ada pernyataan masalah, pasti ada objektif kan? Oke, jadi apakah objektif kajian? Okey, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, membincangkan faktor-faktor pengurusan alam pembelajaran yang berkesan di sekolah. Yang kedua, mengenal pasti pelaksanaan pengurusan alam pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, membincangkan cabaran dalam persediaan guru sebelum masuk ke pengurusan alam pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat Anda. Oke, jadi untuk yang seterusnya, persoalan kajian. Jadi apakah persoalan kajian ini? Oke, persoalan kajian terdapat 3. Yang pertama, apakah faktor-faktor dalam pengurusan alam pembelajaran yang berkesan di sekolah? Yang kedua, bagaimanakah untuk menjalankan pelaksanaan pengurusan alam pembelajaran di sekolah? Yang ketiga, apakah cabaran dalam persediaan guru sebelum masuk ke alam pembelajaran? Oke, baik. Terima kasih. Oke, seterusnya kita akan melanjutkan ke faktor kajian. Cikgu Zulaika, apakah itu program perantis guru ataupun lebih dikenali sebagai PPG? Baik, untuk program perantis guru, PPG merupakan satu program latihan atau pengalaman praktikum yang direka khusus diberikan kepada guru pelatih sebelum mereka menjalani latihan di sekolah sebenar. Terdapat 4 subfaktor bagi PPG, iaitu pengurusan sekolah, yang kedua perancangan pengajaran, yang ketiga pelaksanaan pengajaran, dan yang keempat adalah aktiviti sekolah. Bagi pengurusan sekolah, kakitangan sekolah yang terdiri daripada pentadbir dan guru dikehendaki memahami konsep dan cara kemahiran pelaksanaan pengajaran abad ke-21 di sekolah dengan lebih mendalam. Bagi perancangan pengajaran merupakan satu proses guru membuat satu ketetapan bagaimana memilih kaedah yang paling baik diperkenalkan dan menyusun pengalaman pembelajaran yang mencapai satu tahap pencapaian. Yang kedua, pelaksanaan pengajaran. Guru memiliki tanggungjawab besar bagi menjayakan pencapaian murid dalam bilik darjah. Yang keempat adalah aktiviti sekolah. Aktiviti kurikulum merupakan salah satu aktiviti sekolah. Program kurikulum adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oke, baik. Terima kasih atas
Jawaban yang Anda berikan sungguhlah bermanfaat dan juga bermotivasi. Oke, baik, kita akan teruskan dengan faktor yang kedua, yaitu kaedah pembelajaran. Baik, Cikgu Evi, apakah itu kaedah pembelajaran? Kaedah pembelajaran adalah satu bentuk rancangan atau pola yang dilakukan secara sistematik bagi membantu murid mencapai hasil pembelajaran. Kaedah pembelajaran ini ada 4 faktor. Yang pertama, jenis kaedah pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kaedah. Yang ketiga, penerimaan murid. Yang keempat, kepentingan kaedah pembelajaran. Jenis kaedah pembelajaran ini termasuk kaedah pembelajaran, kaedah pengakuan, kaedah berpusatkan pelajar, serta kaedah berasaskan objek. Pelaksanaan kaedah perlu fleksibel dan berbagai dengan sesuai dengan keperluan pelajar. Penerimaan ini dia boleh dipengaruhi oleh latar belakang, kebijakan atau pengalaman hidup. Kepentingan kaedah pembelajaran melakukan kebergantungan kepada satu teknik pembelajaran. Yang kedua, merangsang pemikiran dan meningkatkan pemahaman. Oke, baik. Jadi faktor yang seterusnya adalah kurikulum. Apakah itu kurikulum, Cikgu Nurzulaikah? Kurikulum ialah satu rancangan pendidikan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi segala aspek pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman pembelajaran yang dirancang oleh pihak sekolah dan institusi pendidikan bagi membantu pelajar mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 subtopik bagi kurikulum, iaitu yang pertama, pakej penawaran, yang kedua, penjadualan waktu mengajar, yang ketiga, bahan bantu mengajar, dan yang keempat adalah pentaksiran. Pakej penawaran. Bidang kurikulum yang ditawarkan di sekolah Malaysia adalah seperti bahasa sains, matematik, pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan jasmani, seni serta pendidikan vokasional dan teknikal. Bagi penjadual waktu mengajar, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013, jadual waktu merupakan suatu penyertaan mengenai mata pelajaran yang akan diajar kepada murid. Setiap hari persekolahan yang akan menyatakan tempoh dan peruntukan masa suatu pelajaran yang diajar. Yang ketiga, bahan bantu mengajar. Penggunaan bahan bantu mengajar dilihat sebagai komponen penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Bagi pentaksiran, menurut kenyataan Kementerian Pelajaran Malaysia 2016, kaedah pentaksiran bilik darjah atau akronimnya dikenali sebagai PBD merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih atas perkongsian Anda. Oke, jadi kalau kita ada kurikulum, pasti ada kurikulum kan? Oke, baik. Jadi apakah itu kurikulum? Co-curriculum ialah aktiviti di luar bilik darjah yang melengkapi aktiviti formal untuk membantu pelajar seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Co-curriculum ini ada 4 subfaktor. Yang pertama, pengurusan co-curriculum, jenis-jenis aktiviti co-curriculum, aktiviti co-curriculum, dan yang terakhir penerimaan pelajar. Pengurusan kurikulum ini dijalankan secara berkala seperti pada hari Rabu atau Sabtu. Jenis-jenis aktiviti co-curriculum seperti klub seni, klub bahasa, bola jaring, larian, pengakap, pandu putri. Aktiviti co-curriculum, guru perlu mahir dalam perancangan, pelaksanaan, dan penilaian aktiviti. Penerimaan pelajar, guru perlu memberi pendedahan awal, galakan, dan pendekatan yang menyeluruh. Oke, baik. Sangatlah bermanfaat dan juga sangatlah bermaklumat ya. Oke, terima kasih atas perkongsian Anda. Oke, baik. Kita akan berehat sebentar dan kita akan teruskan dengan segmen yang kedua. Jadi kembali lagi ke dalam forum Edu KPS bersama dengan tetamu baru, iaitu Ustazah Aisyah dengan Cikgu Akmal. Jadi tadi kami membincangkan tentang 4 faktor untuk pengurusan pembelajaran. Untuk seterusnya adalah kita akan dibincangkan oleh Cikgu Aisyah. Okey, untuk faktor yang seterusnya ialah rancangan pembelajaran harian ataupun RPH. Terdapat 4 subfaktor rancangan pembelajaran harian, iaitu kepentingan dalam persediaan mengajar, langkah membuat RPH,
komponen penting dalam RPH, dan pencapaian hasrat dalam RPH. Secara ringkasnya, RPH ialah dokumen penting untuk guru merancang pengajaran secara sistematik selaras dengan DSKP dan Akta Pendidikan 1996. Dan ia melibatkan 3 langkah utama, iaitu yang pertama perancangan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Perancangan ialah untuk menetapkan objektif SMART ataupun ABCDE dan analisis keperluan pembelajaran. Seterusnya ialah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah untuk melaksanakan PDP dalam 3 fasa, iaitu induksi, perkembangan, dan penutup dengan BBM yang sesuai. Dan yang ketiga iaitu penilaian. Penilaian adalah untuk memantau penguasaan murid dan lakukan refleksi untuk penambahbaikan. Dan RPH mengandungi maklumat asas, objektif yang jelas, aktiviti terancang, elemen merentas kurikulum, dan pentaksiran berbeza mengikut tahap murid. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi FPK bagi melahirkan pelajar yang seimbang serta meningkatkan kualiti pengajaran melalui penilaian yang berterusan. Baik, penjelasan yang sangat baik daripada Cikgu Aisyah. Jadi, untuk Cikgu Akmal pula. Seterusnya kita pergi kepada penyampaian pengajaran. Penyampaian pengajaran ialah proses penting dalam memastikan PDP berjalan dengan lancar dan berkesan. Ia melibatkan beberapa komponen utama. Yang pertama ialah kaedah pengajaran. Ini merujuk kepada teknik dan pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan isi pelajaran, termasuk penggunaan alat bantu dan segi sesuai tahap pelajar. Yang kedua ialah set induksi, di mana ianya merupakan langkah permulaan pengajaran untuk menarik perhatian dan minat pelajar dengan mengaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada. Yang ketiga merupakan penyampaian isi, di mana ianya merupakan fasa utama di mana isi pelajaran disampaikan secara tersusun. Interaksi antara guru dan pelajar sangatlah penting untuk memastikan pelibatan aktif dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir ialah penutup pengajaran. Langkah terakhir untuk merumus dan mengukuhkan pelajaran. Ini boleh dilakukan secara kognitif, iaitu pengulangan isi, ataupun secara sosial dengan memberi penghargaan kepada murid tersebut. Secara keseluruhannya, penyampaian pengajaran yang baik dapat meningkatkan minat, kefahaman dan juga penglibatan pelajar di dalam kelas. Baik, penjelasan yang sangat menarik daripada Cikgu Akmal. Untuk faktor yang seterusnya. Okey, untuk faktor yang ketujuh iaitu bahan bantu mengajar ataupun BBM. Terdapat 4 subfaktor untuk BBM, iaitu yang pertama jenis-jenis BBM, yang kedua penggunaan BBM dalam pengajaran, yang ketiga kepentingan BBM, dan yang keempat penerimaan pelajar dalam BBM. Secara umumnya BBM ini merupakan alat pengajaran penting yang terdiri daripada 2 jenis utama, iaitu BBM tradisional ataupun BBM moden. Dan BBM berfungsi untuk menarik minat murid, memudahkan pemahaman konsep abstrak, dan mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan di dalam kelas. Dan pelaksanaan efektif BBM melibatkan 3 tahap, iaitu yang pertama permulaan, yang kedua penyampaian, dan yang ketiga penutup. Manfaat utama BBM adalah untuk menampung gaya pembelajaran yang berbeza, meningkatkan penglibatan dan motivasi murid, dan mempermudahkan pemahaman topik yang sukar. Kajian telah membuktikan respon positif murid terhadap BBM dengan peningkatan fokus dan minat berbanding kaedah konvensional. Jadi keberkesanannya bergantung pada kesesuaian bahan dengan tahap murid dan ketersediaan prasarana. Jadi oleh itu kesimpulannya BBM berperanan sebagai komponen kritikal dalam PDP yang meningkatkan kejelasan penyampaian guru dan kefahaman murid sekaligus menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan juga efektif. Baik, sangat menarik dengan penjelasan tadi. Untuk faktor yang terakhir. Kita teruskan dengan faktor yang terakhir, iaitu pentaksiran. Pentaksiran ialah proses menilai perkembangan dan pencapaian pelajar secara berterusan dan menyeluruh. Ianya membantu guru merancang pengajaran dan mengenal pasti keperluan pelajar. Ianya terbahagi kepada beberapa subfaktor. Yang pertama ialah jenis-jenis pentaksiran. Terdapat 3 jenis pentaksiran yang dijalankan, iaitu pertama pentaksiran berasaskan bilik darjah,
iaitu di mana ia untuk menilai pembelajaran harian pelajar secara formatif. Yang kedua, pentaksiran psikometrik untuk menilai minat dan juga personaliti pelajar. Dan yang terakhir ialah PAJSK, di mana ianya untuk menilai kecergasan fizikal dan penglibatan kurikulum. Pemilihan kaedah bergantung kepada objektif pembelajaran. Seterusnya ialah kaedah menilai. Kaedah menilai melibatkan perancangan, pengumpulan data, analisis dan juga maklum balas. Guru akan menggunakan kaedah seperti pemerhatian, soal jawab dan juga projek. Manakala untuk PAJSK akan dinilai melalui aktiviti fizikal seperti ujian segar. Seterusnya adalah kaedah pelaksanaan pentaksiran. Pentaksiran dilakukan secara autentik, formatif dan juga sumatif. Cabaran utama ialah kekurangan masa, beban kerja dan juga kekurangan latihan. Sokongan kepada guru adalah sangat penting untuk menjalankan pentaksiran ini. Yang seterusnya adalah kepentingan pentaksiran. Pentaksiran amat penting untuk membantu guru menyesuaikan pengajaran, memberi maklum balas kepada pelajar dan meningkatkan motivasi serta penglibatan pelajar. Dan yang terakhir ialah rekod dan pelaporan pentaksiran. Rekod yang sistematik sangat penting untuk rujukan dan pelaporan kepada ibu bapa. Penggunaan sistem digital pada masa kini memudahkan lagi pengurusan dan pelaksanaan intervensi pentaksiran. Baik, selepas pembincangan tentang faktor-faktor, kita akan bergerak kepada pembincangan kajian SOT, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat dalam bab ini. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang perbincangan kajian SWOT. Kajian ini dapat mengenal pasti kepentingan persediaan alam pembelajaran dalam membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan. Persekitaran pembelajaran yang selesa dan strategi pengajaran yang sistematik amat penting untuk menjamin keberkesanan PDP. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan seperti kekurangan pengetahuan pedagogi dan kemahiran teknologi dalam kalangan guru. Ini akan menyukarkan mereka untuk memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21. Dari segi peluang pula, guru-guru yang ditemu bual menunjukkan komitmen dalam menyediakan RPH dan alat bantu mengajar seperti LCD dan juga video pembelajaran. Ini berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan efektif bagi murid. Namun, terdapat ancaman sekiranya guru gagal merancang dengan rapi. Tanpa persediaan yang mencukupi, objektif pengajaran mungkin tidak tercapai dan boleh menjejaskan tumpuan murid. Oleh itu, persediaan mengajar adalah elemen penting dalam membina keyakinan dan kelancaran PDP. Baik, sangat menarik tentang pembincangan kajian tadi. Jadi kita dah ke segmen kesimpulan. Siapa yang ingin membuat kesimpulan tentang topik ini? Okey, secara kesimpulannya, persediaan guru sebelum memasuki alam pembelajaran merupakan aspek yang penting dapat menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru yang membuat persediaan awal dari segi pengetahuan, isi kandungan perancangan strategi pengajaran yang sesuai, penyediaan bahan bantu mengajar serta pemahaman terhadap keperluan murid berpotensi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan, interaktif dan juga sistematik. Oleh itu, persediaan yang menyeluruh bukan sahaja memperkukuh profesionalisme guru tetapi ia juga dapat menjamin pencapaian akademik serta perkembangan holistik murid di sekolah. Baik, itu sahaja daripada kami. Dan jangan lupa saksikan episod seterusnya dalam Edu KPS. Ingat.